Mungkin ada di antara anda di luar sana yang guna SIM card, tapi anda tak tahu di mana SIM card yang anda tu pakai murah ke mahal. Aku pakai ni kena dengan keperluan ke tak? Aku guna benda yang sepatutnya ke tak ni? Jadi anda boleh hubungi Tuan Penasihat Telco ataupun cek link WhatsApp di ruangan description untuk memastikan di mana anda dapat satu plan yang berbaloi dan sangat bersesuaian dengan keperluan anda. Jangan bayar lebih untuk keperluan. Jangan jadikan keperluan ini sebagai bebanan bulanan yang harus anda tanggung setiap bulan. Halo, WhatsApp. Okay, hey what's up guys, welcome to my video. So, video hari ni agak sendu sikit untuk saya bercakap sebab tekak tengah gatal ni. Oi, sakit, asyik batuk je. Jadi mungkin video ni berada dalam keadaan nada yang rendah ataupun nada yang kurang bersemangat. Tapi bukan sebab tak nak buat video, okey. Ni pasal sakit tekak. Rasa nak buat video tu ada. Jadi, video hari ni saya nak cerita sikit tentang apa yang berlaku dengan satu projek yang pernah saya terlibat dulu beberapa bulan lepas, bermula pada bulan 4, bulan April. Iaitu satu projek yang dinamakan HIA ataupun Maxis HIA. HIA merujuk kepada satu singkatan Hotlink Individual Agent. Maxis HIA ni dilancarkan pada bulan 4, bulan April tahun ini. Dan saya nak memberi update sikit sebab masih ramai yang PM saya bertanyakan pasal projek tu untuk mendaftar sebagai ejen. So ini dia pendapat saya. Apa yang berlaku dengan Maxis HIA ni, sebenarnya ramai yang menganggap Maxis HIA ni satu projek yang gagal, satu projek yang tak jalan. Tapi kalau nak diikutkan, bila saya teliti balik apa yang berlaku adalah projek ni adalah satu projek yang masih berjalan seperti biasa. Ketika pelancaran projek ni, sambutan dia memang kau-kau, memang ramai gila datang dan memang ramai gila daftar. Sebab apa? Sebab Maxis tak ada offer apa-apa projek yang berkaitan dengan individual agent. Kalau korang nak jual SIM card Maxis tu, korang kena daftar sebagai dealer lah, macam daftar company lah. Tak dapat daftar sebagai agent individual ataupun personal. Jadi bila keluarnya projek macam tu, memang ramai gila berebut. Dan bawah saya sendiri ada lebih kurang 40 lebih agent yang duduk bawah saya, di mana kalau diorang buat kerja, diorang jual, saya akan dapat lah komisen sedikit daripada apa yang mereka buat tu. Tapi apa yang berlaku adalah ketika pelancaran memang terlalu ramai daftar. Kelemahan projek ni adalah Management dari segi posting barang. Bila kita daftar, kita dapat SIM card kan, beberapa produk, baju ke apa semua kan. Postingnya agak lambat. Lepas tu sistem selalu update. Sistem update tu agak boleh terima jugalah. Dia punya aplikasi tu ada je update 2-3 hari, 5 hari sekali, seminggu sekali update. Macam merimas jugalah. Tapi tak ada masalah lah, update tu bagus. Lepas tu support. Bila saya tengok dalam grup yang ada kan, dia punya support tu macam sangat-sangat lemah. Dia tak boleh lawan dia punya support Tone Wow ni. Dalam banyak-banyak telco saya perhatikan sistem ejen, Tone Wow adalah yang terbaik. Lagi-lagi bila saya daftar Tone Wow ni bawah orang yang betul, dia punya management memang baik. Korang tanya apa, semua boleh jawab serta-merta, cepat, pantas, memang laju. Tapi untuk HIA Maxis ni kan, kalau you guys tanya, dia macam bergantung kepada 2-3 orang saja yang boleh jawab masalah-masalah sistem. So, management dia tak berapa nak best. Lepas tu daripada segi offer, permulaannya offer dia hanyalah RM100, di mana korang bayar RM100 tu dan dapat dalam bentuk e-wallet. Jadi saya boleh cakap serta-merta dengan confidentnya, kalau you guys daftar bayar 100, tak ada rugi apa-apa. Dia umpama tak modal apa-apa, sebab you guys dapat balik duit 100 tu dalam bentuk e-wallet. Dan korang boleh jual balik e-wallet tu, sama ada nak bayar bil orang, nak belikan top up orang lain. Tapi beberapa kerugian besar yang berlaku di antara ejen-ejen yang ada ni adalah ketika pelancaran ni kan, bila dia dah melancarkan sesuatu ni kan, orang lain kan, orang sebagai ejen yang betul-betul nak menjual, nak meniaga, dia akan beli SIM card. Dia akan restock SIM card yang banyak. Ada yang sampai lebih 50 keping restock SIM card. Tapi masalahnya sekarang, apa yang dia cerita ketika pelancaran tu masih belum ada dalam produk tu. This is the problem. Aku datang sebagai, orang kata, ikon lah kan. Tak tahulah nak panggil apa, ikon ke influencer ke. Saya datang tak pernah terniat untuk menjadi seller, tak pernah berniat untuk jadi penjual. Saya datang sekadar nak collect agent, nak kumpul agent dan menjadi apa, seseorang yang boleh tarik agent. Sebab saya sebenarnya nak tolong-tolong member lah sebenarnya.
Dia ceritanya nak support member punya projek. Bila cerita tentang recurring commission ni biasa dekat mana-mana telco ada, macam SOX, Ray1, TuneTalk, lepas tu Tone Wow, di mana kalau pengguna prepaid tu top up, katakan top up RM100, you guys sebagai ejen akan dapat recurring sebanyak 6%. Tapi masalahnya sekarang, semua ejen-ejen yang beli SIM card banyak-banyak ni, bila dia jual, dia tak dapat recurring commission tu. Dan dalam keadaan belum dapat recurring commission tu, mereka jawab di mana belum standby lagi sistem untuk recurring tu. Mungkin dalam tempoh terdekat. Okey, ejen boleh diam, ejen boleh terima, tapi apabila sampai masa Maxis keluar satu SIM card baru, di mana SIM card tu boleh digunakan untuk dapat recurring commission bulan-bulan. Jadi ini haramnya Maxis bila dia buat macam tu. Pasal apa? Cerita-cerita lama tak habis lagi kan. Seller-seller yang dah beli SIM card banyak-banyak ni, apa cerita? Janjikan recurring tapi SIM card tu tak boleh dijual untuk dapatkan recurring commission. Sedangkan apa yang orang kejar adalah recurring commission. Jadi dekat sini ada masalah di mana memang seller rugi banyak punya. Memang koyak habis. Beli SIM card banyak-banyak, lepas tu tak boleh pakai untuk recurring commission. Setakat untung jual runcit. SIM card yang berharga RM7.5 sebagai ejen kena beli dekat distributor, dekat agensi. Lepas tu jual RM10 dengan untung RM2.5 kepala otak kau agensi. RM2.5 kau nak buat apa? Memanglah untung, memanglah duit, tapi agak-agak lah macam tak berakal. So bila adanya recurring commission dengan SIM card baru, seller yang dah beli SIM card banyak-banyak ni nak jadi apa? Berapa banyak dia rugi? Berapa ramai yang rugi dengan beli SIM card macam tu? Senang cakap, bagi muka sikit lah orang ejen-ejen yang dah restock SIM card tu, dah beli stok banyak-banyak, boleh refund balik SIM card tu. SIM card dalam mahal nak mati, RM7.5. Ya, saya tahu Tone Wow punya SIM card lagi mahal, RM12.5. Tapi Tone Wow SIM card dia mahal-mahal pun, benefit untuk seller dia besar, baik punya. Ini Maxis dengan benefit entah apa-apa baru 6%. Lepas tu belum tentu ada. Lepas tu harga RM7.5. Orang kalau restock 50 keping berapa ratus guys? Dekat 400. Buang-buang macam tu je. Selain tu saya pandang dengan produk ni kan, dia ni macam satu produk yang langsung tak ada apa. Sebab terlalu mahal. Kita sebagai seller nak persembahkan satu produk yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai Pro and cons tu memang ada, tapi pro tu kita fokuskan. Jadi produk-produk Maxis Hotlink ni especially kan, bila saya tengok celah mana pro yang dia boleh bagi pun tak tahulah. Setakat ambil handphone, itu je lah bagusnya Hotlink postpaid. Daftar, tak perlu nak tunggu setahun, tak perlu nak tunggu 6 bulan, terus ambil handphone. Lepas tu meninggal kontrak 2 tahun. Saya rasa itu saja pro yang Maxis atau Hotlink boleh bagi dekat pengguna. Jadi seller tak ada option lain untuk jual. Sedangkan seorang pengguna ni kebanyakan yang mengejar satu internet yang paling besar ataupun paling besar dengan harga yang paling murah. Itu yang customer kejar. Tapi point tu langsung tak ada. Point murah tu tak ada dekat mana-mana produk, especially produk Maxis. Satu benda pun saya tak nampak apa yang murahnya. Walaupun projek ini still berjalan macam biasa, tapi bagi saya ini satu projek yang gagal. Ramai jugalah dikatakan, boleh kata tercedok. Masing-masing memang semangat bila dapat satu company besar macam Maxis ni untuk jadi personal, kan, individual agent, tapi dibagi dengan offer-offer yang 50-50. Lagi lah baru-baru ni dengar cerita dia nak pastikan setiap agent melanggan plan postpaid 60 untuk aktifkan agent, ID agent lah. Let's say lah kalau ada gaji kan, commission masuk, kalau tak aktif postpaid 60 tu, korang takkan dapat commission. Benda tu tak ada masalah, boleh terima. Tone Wow sama, kena top up RM60, RM50 untuk dapat komisen bulan tu. Tapi ceritanya lain. Pada pelancaran tak cakap apa-apa. Bila dah ramai ejen, dah masuk lebih 1000 lebih, katanya lah dah dekat 2000 ejen, baru nak cerita macam tu. So Maxis Hotlink, kau nak collect untung daripada mana ni? Kau nak collect untung daripada ejen kau ataupun kau nak collect untung daripada customer? Let's say lah, katakan dalam 2000 ejen lah, anggaran saja 2000 ejen kali postpaid 60, 120,000 sebulan, RM 120,000 sebulan. Maxis untung dengan projek macam ni berpanjangan. Aduh, ini antara projek paling teruk pernah aku jumpa selama aku hidup ni lah. Tapi apa-apa pun dengan ejen-ejen yang saya ada ni kan, 40 lebih orang, saya dah bagi tahu awal-awal saya datang sebagai influencer. Saya tak ada niat nak menjual langsung produk Hotlink ni, sebab memang tak ada benefit untuk pengguna kecuali handphone percuma tu. Harap-harap diorang faham lah, dan diorang masih faham lagi. Kita masih jugalah berkontak-kontak. Adalah beberapa orang yang aktif tu saya masih berkontak lagi dengan diorang. Dan untuk selebihnya saya tak tahu. Ada beberapa ejen yang memang tak aktif. Apa pendapat diorang pun saya tak tahu macam mana. Cuma sekarang ni peringatan untuk you guys lah kan. Kalau you guys betul-betul nak berminat untuk jalan Maxis HIA ni, you guys kena tahulah
perangai dia macam ni. Saya tak cakap lah perangai macam ni akan berlaku pada masa akan datang, pada masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang. Tapi ini apa yang berlaku sekarang mungkin boleh dijadikan sebagai rujukan kepada anda untuk join produk-produk individual agent daripada Maxis ni. Jadi boleh nilai balik adakah berisiko, adakah tidak berisiko. Sekarang pun yuran dah mahal. Bayar yuran, lepas tu kena daftar postpaid 60. Dulu memang sangat berbaloi, saya akui sangat. Bayar 100 dapat masuk dekat e-wallet. Jadi you guys daftar dengan RM kosong. Sekarang ni dah suruh pakai postpaid. Jadi benda tu tak best. Mula-mula kau janji lain, sekarang kau janji lain. Lepas tu macam entahlah, sampah hasil produk ni. Ini projek sampah. Kalau telco-telco lain kan, dia orang memberi syarat yang memang kita dah sedia maklum. Kalau kita nak jadi ejen, kita kena buat ni, kena buat ni. Sekarang ni apa yang dia buat? Kalau kita nak jadi ejen, senang je, bayar segini je. Okey, dah ni. Lepas ramai ejen dah buat term baru, buat law baru. Itu yang memang tak syok habis lah. So mungkin anda ada yang berminat untuk jadi ejen HIA ni, terpulang kepada anda. Mungkin anda boleh daftar, sebab sistem ni berjalan macam biasa. Boleh pakai, boleh jual produk apa semua. Cuma management dan janji-janji yang diberikan tu, you guys mungkin boleh be careful lah dengan apa yang dijanjikan tu. Dan kalau anda sendiri tanya saya, adakah saya sangat recommend untuk daftar HIA ni? Boleh belah guys, pergi cari telco lain, lagi berfaedah, lagi mudah jual. Kita nak jual, kita jual lah produk yang boleh menyelesaikan masalah customer, bukan produk yang membebankan customer. Dalam banyak-banyak produk yang dikeluarkan, hanya satu je pro yang saya nampak dekat HIA adalah handphone percuma. Telco lain tak boleh bagi macam tu. Daftar-daftar terus dapat handphone free. Bukan senang. So itu saja pro yang ada. Jadi mungkin ada di antara anda yang bukan duduk di bawah saya kan, ejen daripada leader-leader lain. Mungkin anda boleh kongsikan, komen pendapat anda tentang projek Maxis HIA ini. Adakah satu projek yang baik ataupun satu projek yang gagal? Walaupun masih berjalan sampai sekarang, sistem masih boleh guna. Apa pendapat korang? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.